Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang mulia Tuan Nazir dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid An-Najihin. Terima kasih kepada semua pegawai-pegawai daripada RTM. Terima kasih kepada pegawai-pegawai masjid muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabad dunya halalan isti'fafan minal mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi laqiyallah wa wajhuhu kal kamari lailatul badr wa man talabad dunya mukathiran biha halalan muraiban laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Tuan-tuan yang saya muliakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah termasuk di kalangan 7 sahabat Nabi yang dipanggil Al-Mudhar, yakni orang yang banyak mengingati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lebih kurang 7 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan lebih daripada 1000 buah hadis. Antaranya Abdul Rahman bin Sakhar, ataupun yang sedang kita bacakan hadis riwayatnya iaitu Abi Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Aisyah, Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis Nabi lebih daripada 1000 buah hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabad dunya halalan." Siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal, isti'fafan minal mas'alah. Tujuannya ialah untuk tidak mau menjadi orang yang meminta-minta. Dia bekerja, dia berusaha mencari benda dalam dunia, mencari rezeki dalam dunia dengan secara halal. Tanya dekat dia, apa tujuan kamu bekerja? Apa tujuan kamu cari rezeki? Isti'fafan minal mas'alah anil mas'alah. Aku cari rezeki ni untuk aku tidak menjadi orang yang meminta-minta pada orang lain. Kemudian kata Nabi, wasa'yan ala ahli, untuk menyara ahli keluarga dia. Yang ketiga kata Nabi, wa ta'attufan ala jarihi, supaya dia boleh bantu jiran-jiran yang berada di sekelilingnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiyallah wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Maka bangunlah dia di hari kiamat dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama, mengambang cantik macam bulan purnama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberi peringatan, wa man talabad dunya mukathiran biha halalan muraiban. Siapa yang mencari dunia dengan cara yang tidak halal, dengan cara berbohong, dengan cara haram, dengan cara yang tak dibenarkan oleh syarak, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiyallah, maka dia bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, dan Allah ke atasnya murka ke atas orang yang mencari rezeki dalam keadaan tidak halal tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana ingin mencari keberkatan dalam hidup? Bagaimana nak jadi hidup kita berkat? Apa makna berkat?
bertambah. Apa makna berkat? Semakin dilindungi. Apa makna berkat? Maknanya berpanjangan berada dalam kebaikan. Apa makna berkat? Bersambung, bersambung, bersambung kebaikannya. Bersambung. Makin bertambah pula kebaikan dia daripada dulu, sekarang sampai yang akan datang. Maka perkataan dan perbuatan itu dipanggil sebagai barakah. Bahasa Melayu sebut berkat. Kalau kita di Johor, berkat ni ialah dapat apa, kenuri apa semua tu, dapat goodies tu berkat lah. Berkat juga tu. Balik kenuri, makan pun dapat, bunga telur pun dapat, berkat pun dapat. Tapi yang kita baca sekarang ni barakah, keberkatan itu tuan-tuan. Baik, saya sebutkan pada tuan-tuan hadis yang Nabi berikan kepada kita. Man talabad dunya, siapa yang mencari dunia. Maknanya tak salah mencari dunia. Tak salah bekerja. Tak salah berusaha. Tak salah membuka perniagaan. Tak salah jadi cikgu. Tak salah jadi orang yang mencari rezeki, berniaga sana, buat kerja sini. Hoi, kamu ni dunia, dunia, dunia. Mana boleh macam itu, tuan-tuan? Saya baru sampai dari Rompin, Pahang. Daripada Tanjung Gemuk, Endau. Datang daripada sana, mai ke tempat tuan-tuan ni. Berapa jam nak sampai ni. Lepas ni patah balik pula tuan-tuan. Patah balik pula, pergi Kuantan pula. Besok sambutan Ma'ahil Hijrah peringkat negeri pula. Habis di Kuantan, patah balik pula. Seremban pula malam besok. Habis Seremban Ustaz, Putatan Sabah. Hari Khamis. Hari Jumaat, Kota Kinabalu. Malam Khamis, Jumaat malam Sabtu, Lenggeng, Negeri Sembilan. Hoi, teruknya Ustaz. Tak teruk ah. Nama dia apa? Talabad dunya. Tuan-tuan yang di sini, mandi pun belum. Balik dari kerja, terus singgah. Baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun. Kerja apa, Mat? Saya kerja bank. Awak kerja apa, Din? Saya berniaga burger. Awak kerja apa? Saya Grab. Awak kerja apa? Saya tak kerja apa. Saya tengok orang je, Ustaz. Oi. Tuan-tuan, itu nama dia talabad dunia. Maknanya Nabi suruh kita mencari dunia. Saya cakap pagi tadi dekat satu syarikat holding syarikat ni, dia buat kursus 2 hari dekat Rompin. Saya tukang bagi kursus. Saya tanya dekat bos dia, bagi bonus tak dekat staff? Bagi Ustaz. Tahun lepas berapa jumlah bonus setahun? Macam mana? 12 bulan bonus. Allahu Akbar. 12 bulan bonus dia orang. Kalau sebut setahun sikit, 12 bulan baru banyak, entah. Tak pernah faham, tak faham sudah. 12 bulan bagi bonus. Allahu Akbar. Berapa ribu pekerja yang datang kursus ni? 300 orang. Duk ada 1,600 lagi. Duk kerja macam-macam, kita tak panggil. Kita panggil tim yang pertama dulu. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, berapa juta duit dia orang ni, berapa juta bisnes dia orang. Inilah yang ditanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Siapakah orang yang paling Allah Ta'ala suka? Siapa yang paling Allah suka? Rasulullah menjawab, orang yang paling Allah suka ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah suka ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dia buka bisnes. Bila dia buka bisnes, dia panggil orang mari kerja. Dia buka bisnes, dia buka peluang pekerjaan kepada orang lain. Pekerja dia berkahwin, dapat anak, barakah. Pekerja dia berkahwin, dapat isteri, jaga isteri, barakah. Pekerja dia dapat rezeki, ambil duit, hantar mak buat umrah, hantar ayah buat umrah, hantar mak bapak tolong buat haji, sponsor lagi, barakah.
Bayangkan tuan-tuan, kalau setiap daripada kita yang datang ni, yang mendengar rancangan kita sekarang ni, kalaulah dia masing-masing ada perusahaan dia, ada pendapatan dia, ada pekerjaan dia, ada perniagaan dia, dan dia panggil orang mai bekerja dengan dia, berapa banyak manfaat yang dia boleh dapatkan kepada orang lain. Itulah nama dia anfa'uhum linnas. Bukan yang menyusahkan manusia, yang memberi mudarat pada manusia. Tapi berapa ramai kita yang tak suka. Tak suka dia tahu, Ustaz, ni dunia semua, Ustaz. Nanti masuk syurga lambat. Nak jadi kaya ni besok masuk syurga lambat, Ustaz. Ustaz tengok Usman Abdul Rahman bin Auf merangkak, Ustaz, masuk syurga, Ustaz. Oh, sudah, tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita kaji balik tu. Abdul Rahman bin Auf termasuk dalam sahabat Nabi 10 garanti masuk syurga. Bukan Abdul Rahman saja yang garanti masuk syurga. Uthman ibnu Affan garanti masuk syurga. Abu Bakar As-Siddiq garanti masuk syurga. Umar Al-Khattab garanti masuk syurga. Cuba tuan-tuan kaji tengok berapa kekayaan Abu Bakar As-Siddiq. Umar ni kaya ke tidak? Uthman ni kaya ke tidak? Abdul Rahman ni kaya ke tidak? Daripada 10 yang dijamin syurga tu, berapa ramai yang susah, berapa ramai yang jutawan. Kalaulah Nabi tak suka jutawan, tuan-tuan, Nabi tak bermenantukan Uthman ibnu Affan yang jutawan. Jutawannya Uthman sampai sekarang, tuan-tuan. Masih lagi ada telaga dia, masih lagi ada kebun kurma dia, masih ada lagi hasil daripada wakaf dia. Barakahnya, tuan-tuan. Daripada zaman dulu sampai sekarang, harta yang dia ada masih lagi memberi manfaat kepada Uthman ibnu Affan, menantu 2 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama dia, tuan-tuan? Namanya ialah barakah. Berkembang, berkembang, berkembang. Ladang kurma dia masih ada, kebun dia masih ada, perigi dia masih ada, bank dia masih ada, duk salurkan lagi, tuan-tuan. Wang yang tak tahu berapa banyak orang duk usahakan harta daripada wakaf Uthman ibnu Affan. Itulah maknanya barakah. Dan adakah Uthman menolak dunia? Adakah Abdul Rahman bin Auf menolak dunia? Tak. Habis itu, Ustaz, saya belajar dunia ni lebih busuk daripada bangkai kambing. Allah tengok dunia ni macam mana kita tengok bangkai binatang tepi jalan. Tak tengok pun. Tu macam mana, Ustaz? Katanya dunia ini lahwun walaibun. Leka, lara, main-main. Ni Ustaz cakap pula talabat dunia halalan. Pula apa cerita ni, Ustaz? Sebab tu kena belajar. Sebab tu kena berguru. Sebab tu datangnya ulama menerangkan apa yang Nabi sebut, apa yang Quran sebut. Kalau kau tak belajar, kalau kau tak refer kepada ulama, maka kau tolak dunia. Sebab wamal hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Engkau tolak dunia. Kalaulah kau tak rujuk kepada ulama membicarakan hadis tentang dunia, kau tolak dunia. Bila kau tolak dunia, mana nak datang barakah? Kau tak ada duit, kau tak ada harta. Macam mana kau nak datangkan harta itu menjadi pahala berpanjangan pada engkau? Kau tidak ada wakaf. Bila harta engkau nak jadi barakah? Sebab tu ulama-ulama membahaskan apa makna dunia. Yang ini dunia apa, yang ni dunia apa. Itulah namanya ulama. Sebab ada orang hari ini tak nak rujuk ulama, tak nak pakai ulama. Dia kata, saya direct nak pakai Nabi punya hadis, saya direct nak baca ayat Quran, Ustaz. Senang, ulama ni siapa? Ni masalah dia. Sebab itu, tuan-tuan, ulama-ulama membicarakan tentang dunia. Satu, dunia yang disuruh ambil, yang ada manfaat untuk akhirat. Satu lagi dunia yang mendatangkan kekejian, yang mendatangkan masalah di hari akhirat. Satu dunia yang ada faedah, ambil dunia tu. Satu dunia yang mendatangkan kebaikan, ambil dunia tu. Di akhirat engkau akan dapat kebaikan, ambil.
Ada satu lagi dunia yang menjahatkan engkau, menjahanamkan engkau di akhirat. Tolak dunia tu. Apa dia? Dunia yang kau buat tak mendatangkan pahala. Dunia yang kau buat mendatangkan dosa. Dunia yang macam ni tak ada barakah. Kau tolak jauh-jauh. Yang kau kena ambil ialah dunia yang mendatangkan kebaikan di akhirat. Di sinilah tempat berhasilnya. Di sinilah tempat berusahanya. Di sinilah tempatnya. Dan kau akan merasakannya di akhirat kelak. Apa dia? Tu anak-anak kita. Tuan-tuan nampak anak-anak? Perkahwinan. Dapat anak barakah. Dari seorang dapat isteri, dapat suami, dapat anak barakah. Anak pula dapat cucu. Cucu pula dapat cicit. Bayangkan, anak jadi baik, cucu jadi baik, cicit jadi baik, piuk jadi baik, semua jadi baik. Berapa banyak pahala yang dapat daripada mak bapak. Itu harta tu. Tuan-tuan jangan duk tengok, budak ni menyusahkan aku betul. Kalau lah aku tahu menyusahkan, tak beranakkan dia pun tak apa, aku cekik pada kecil. Jangan. Perkahwinan itu nampak macam dunia. Tapi dia mendatangkan kebaikan sampai akhirat. Sayang tuan-tuan. Orang hari ini hanya bersedia untuk membuat majlis perkahwinan. Tapi tidak bersedia untuk melayari bahtera perkahwinan. Dia hanya ready, dia hanya buat persiapan sehari untuk majlis kahwin. Baju warna apa, sedondon satu family, resepsi di mana, makanan berapa jenis, berapa kadi hidang, mula-mula duduk makan apa, kemudian main menu apa, last menu apa. Yang tu dia fikir, pelamin konsep apa, kita buat pelamin konsep kerang. Kita pengantin duduk dalam kerang tadi, sambil duduk kipas. Cantik mak kan, seolah-olah dalam mutiara mak, tengah-tengah bersanding, tertutup kerang tu. Datang pula abang rela, jenuh ngangkat pula tuan-tuan. Dia hanya buat persiapan untuk majlis kahwin. Tapi dia tak buat persiapan untuk dia menjadikan rumah tangga dia ada barakah sampai akhirat. Dia jadi suami yang baik, melahirkan anak yang baik, mendidik isteri yang baik. Dia menjadi keluarga yang sakinah, yang kita bawa sebagai barakah. Pertemuannya di mana kesudahan? Kesudahannya pertemuannya di dalam syurga. Surah At-Tur ayat 21 sampai ayat 27. Allah Ta'ala cerita mak, bapa, anak, pinak, cucu, cicit akan bertemu dalam keluarga. Dalam syurga bertemu. Sehinggalah orang-orang dalam syurga tu tertengok-tengok. Mak ada, bapa ada, anak ada, tok wan ada, opah ada. Ya Allah, dia orang bertemu dalam syurga. Dia orang duduk dalam satu mahligai dalam syurga, berbisik-bisik. Apa amalan engkau orang? Apa amalan kau orang yang kau orang menjadikan keluarga kau orang bertemu dalam syurga? Apa amalan kau orang? Bapa dia menjawab, ketua keluarga dia menjawab, kami ketika kami hidup dalam dunia dulu, kami adalah golongan yang musyfiqin. Apa dia musyfiqin? Golongan yang berhati-hati. Anak dengan siapa berkawan? Anak dengan siapa berkahwin? Anak buat apa? Anak pakai apa? Anak makan apa? Anak tengok apa? Anak buat apa? Anak pergi mana? Kami sentiasa jaga anak kami. Kami tak benarkan anak kami buat jahat. Kami tak benarkan anak kami buat maksiat. Kami jaga sungguh-sungguh. Kami akan pastikan keluarga kami ini tak buat maksiat. Kami pastikan keluarga kami ini tak tengok benda maksiat. Kami dipanggil sebagai musyfiqin. Saya jadi bapa, saya pastikan anak-anak saya jadi baik. Saya sebagai isteri, saya kena pastikan anak-anak saya jadi baik. Saya suami, saya isteri, kami bentuk satu keluarga yang baik. Akhirnya semua masuk syurga dan dihimpunkan semula di dalam syurga. Balik buka surah At-Tur.
Jadi hari ini kita nak ambil bagaimana nak dapat keberkatan dalam keluarga. Jadilah golongan musyfiqin. Macam mana Ustaz? Tak tahu. Fikir sendiri. Kita semayang subuh 5.30 datang masjid. Balik semayang subuh 6.45. Anak belum bangun subuh. Tak kejut pun. Tak kejut pun. Suami balik-balik semayang subuh, buka Quran. Anak belum semayang subuh. Anak bangun pukul 8. Pak siapa 8? Lambat bangun. Cuti ma'al hijrah. Subuh tak buat, apa tak buat. Bapak seorang je semayang. Anak lebuh. Semayang maghrib. Mak dengan bapak. Dengan bapak tu pakai telekung pergi masjid. Punya baiknya. Pukul 7 dah dua-dua naik kereta dah pergi masjid. Menantu pula duk basuh kereta pukul 7.15. Lap kereta pakai seluar pendek GTR. Nak ke masjid ke bapak? Ya. Kena salam tu imam ya. Kena salam tu imam kau. Ada tak kita kata dekat menantu? Masuk. Pakai baju, pakai kain pelikat. Ikut ayah ke masjid. Ada maghrib basuh kereta ni. Kau apa benda? Kau rasa besar GTR tu. Imam AMG tau. Balik. Masuk pakai. Oh, macam tu baru bapak. Bila bapak mertua tegur, menantu dah tak balik lepas itu. Allowance bulanan pun stop. Isteri kata pada mak dia, pada suami dia, itulah awak. Mulut. Macamlah budak tu tak semayang. Biasalah. Kan dia semayang lah pukul 8 suku. Komplain ajak pergi semayang lah. Apa sekarang langsung tak ada allowance? Macam mana nak bayar bil? Sudah tuan-tuan. Berapa ramai hari ni yang tak tegur anak? Tak tegur anak ni tuan-tuan ni. Makan di kedai yang bukan halal. Tak kisah dia. Hei, halal ke tu? Ayah tanya, halal ke Lela? Lela, Aiman halal ke? Ayah tak baca ke no pork, no lard tu? No pork mak. No pork lain. Halal lain. Bukan bermakna bila no pork itu halal. Ustaz, kalau kita banyak soal, kebululah kita Ustaz. Saya lapar ni Ustaz. Punya banyaknya lagi makanan halal di Malaysia. Pak siapa yang kau cari benda yang syubhah? Kemudian kita bercakap soal berkat. Ya Allah, berkatkanlah kesihatan aku. Ya Allah, berkatkanlah hidup aku. Ya Allah, nak berkat apa? Makanan kau tak cantik. Keberkatan yang pertama saya sebut ialah keberkatan di dalam berkeluarga. Yang saya nak sebut nombor 2 ialah keberkatan di dalam tubuh badan kita. Baru ni saya baca tentang tulisan satu orang terkenal. Dia kata dulu rambut dia ni juru tata rias rambut dia saja 7 orang. Duk sikap rambut ni 7 orang. Kalau dia nak berjalan ke mana-mana, dia tak naiklah kapal terbang. Leceh naik kapal terbang biasa punya, komersial punya. Dia ada jet, private jet. Nak ke mana pergi. Allah tuan-tuan, kita ni kalau kaya ni ada private jet. Senang. Saya sekali seumur hidup 33 tahun ceramah, baru sekali orang jemput saya pergi ceramah hantar jet. Saya duduk di Ipoh. Dia panggil saya ceramah di Kelantan. Ceramah pukul 9. Dia kata, Ustaz boleh tak ceramah pukul 9? Saya kata tak boleh tuan, saya ada di Perak FM. Saya habis pukul 5 Perak FM, pukul 3 sampai pukul 5, tak sempat. Nak datang ke Subang, nak naik flight pergi ke Kota Baru ceramah pukul 9, memang tak sempat bang, minta maaf bang. Tak apa Ustaz, kita orang ambil Ustaz. Abang ambil naik apa? Naik jet. Boleh sangat tuan-tuan. Serta merta boleh tuan-tuan. Munafik tuan-tuan ni. Tadi tak boleh. Bila sampai di airport Ipoh, ni dia 8 orang Orang putih ambil beg saya tu, saya berjalan.
Driver dia, pilot dia orang putih. Dia ambil beg saya. No, saya bawa sendiri. Dia kata dia kena bawa. Bila lagi orang putih nak bawa? Bawa. Duduk atas kapal terbang tu tuan-tuan, rupanya ada pramugari. Ingat private jet tak ada? Ada. Datuk, kita ada bihun, kita ada nasi lemak. Datuk nak yang mana ya? Nasi lemak boleh ya. Dia pun hidang kat saya, bismillah makan. Datuk, kita nak sampai. Astaghfirullahalazim. Setengah jam Ipoh Kota Baru tuan-tuan, yang kamu hidang buat apa? Allah subhanallah, masya Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak bercakap tentang kayanya hamba Allah ni. Tukang sikat rambut 7 orang. Nak berjalan ke mana-mana naik private jet. Rumah bertingkat-tingkat. Kereta mewah-mewah. Bila dia kena sakit kanser, tak ada siapa yang sikat rambut dia. Dia kata sekarang rambut aku dah botak, tak ada siapa sikat. Sekarang jet aku dah tak naik. Aku hanya naik ambulans. Rumah aku dah tak duduk. Aku hanya duduk di atas 2 katil di hospital. Aku sudah tidak pakai pakaian yang mahal. Aku cuma pakai baju hospital. 1 kain, 1 baju. Sekarang yang lebih besar daripada private jet, yang lebih besar daripada duit, yang lebih besar daripada orang yang ikut kiri kanan, ialah kesihatan. Last sekali, kesihatan yang besar. Tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala bagi kita sakit. Macam-macam tujuan Allah Ta'ala bagi sakit. Jangan tuan-tuan kata orang yang sakit itu hilang berkat. Jangan tuan-tuan orang kata orang yang sakit itu pada muka. Bala. Tuan-tuan ingin ingat hantu cerita hantu Kak Limah ke? Ni bala. Driver ambulans tu. Tuan-tuan tak ingat cerita hantu Kak Limah balik rumah ni? Ni bala. Sabar dulu. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi sakit kepada kita untuk mendatangkan keberkatan pada kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita ni banyak ni tuan-tuan. Yang dalam masjid ni insya-Allah tak ada lah dosa riba, dosa judi tak ada. Dosa zina pun tak ada. Nak berzina apa ustaz? Saya ni kencing manis. Yang ada di rumah tu pun tengok saja ustaz. Tak buat apa dah. Nak berzina apa? Saya nak merompak pun tangan saya Parkinson ustaz. Kalau silap-silap orang yang saya rompak, dia pula ubat tangan saya tu. Habis itu dosa apa yang kita buat? Dosa lidah. Dosa ngumpat. Dia tengok kipas, dia tengok aircon, dia tengok atas. Ada kipas helikopter. Kipas ada, pasang tidak. Apa punya jawatan kuasa ni? Berapa ramai yang nyumpat jawatan kuasa tuan? Sudah tuan. Orang lain kali penceramah pakailah jubah. Dia baju batik tak habis-habis, tak tahulah. Astaghfirullahalazim. Inilah nama dia dosa. Kadang-kadang Allah bagi peringatan, Allah bagi sakit tu sebagai penghapus dosa. Kadang-kadang kita ni dah terlalu liar. Masjid tak datang, lalu saja tuan-tuan, lalu saja masjid, pergi balik rumah kerja, lalu simpang parking kereta tengah jalan, masuk rumah jalan pak. Itu masjid tak teringat. Allah bagi sakit, masjid dia datang dia. Orang masjid dia panggil. Isteri datang, tuan imam minta tolong tuan imam dengan jawatan kuasa ke siapa ke datang rumah bacakan Yasin untuk suami saya. Tuan imam jawab, saya bukan imam, saya jaga. La ilaha illallah. Jaga dengan imam pun tak kenal dah tuan-tuan. Maklumlah tak pernah datang.
Allah Ta'ala ni dia nak bagi kita baik. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kau balik pada Allah. Sebab tu bila kita sakit, bila kita susah, bila kita payah, perkataan yang paling banyak kita sebut ialah Allah. Allah bagi kita ada masalah, kita pegang dahi. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allah bagi kita slip disc. Jatuh ke, angkat besi ke, angkat bata ke, angkat pasu bunga, perut meletup, slip disc. Nak duduk sekarang pun Allah. Allah. Nampak tak? Masa main golf, mana dia sebut Allah? Jarang tuan-tuan. Allah jarang tuan-tuan ni. Bila dah kena sakit, Allah, Allah, bunyi. Isteri kata, itulah. Dulu tak sebut Allah, sekarang Allah ya. Lagi panjang Allah dia. Allah. Lagi panjang Allah dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita nak keberkatan dalam kesihatan. Bagaimana nak sihat dengan kesihatan? Pastikan yang halal. Ni yang kita baca ni. Mencari rezeki supaya kita tidak meminta-minta pada orang lain. Ramai yang suka meminta. Malah bekerja minta. Scammer minta. Dah ada pendapatan, dah ada gaji. Engkau tahan diri engkau daripada meminta. Abang-abang, jangan duk minta dekat mak pak. Satu ibu umur 67 baru ni datang, dia kata, Ustaz, saya stres. Saya anxiety. Oi, banyak masalah akak ni. Apa masalah? Anak saya dua-dua, menantu dengan anak, kerja kerajaan, Ustaz. Menantu saya pakai baju kot, Ustaz. Oi, tali leher merah. Wow. Apa masalah dia? Tiap minggu minta duit. Akak kaya aku. Saya pencen jebat pos, Ustaz. Oi. Saya pening kepala, dia nak emas saya, dia nak cincin saya, dia nak geran saya, dia nak kereta saya. Apa masalah abang? Apa masalah akak? Sampai akak menyusahkan mak yang tak sepatutnya disusahkan? Jawapan dia senang. Akak hutang along, abang pinjam along. ALONG, along. Jawapan dia apa? Abang sekarang nak bermewah-mewah. Gaji sekian banyak tapi nak kereta mahal. Gaji sekian banyak tapi tiap-tiap bulan nak bercuti di luar negara. Gaji sekian banyak nak rumah hebat. Gaji sekian banyak nak handphone 3. Gaji sekian banyak barang mah nak sampai ke siku. Gaji sekian banyak mewah-mewah. Tiap-tiap malam makan dekat bintang bak. Allah, tak mainlah daging korban. What you? Tak main lah. Orang masjid najihin, hantar daging korban. Kita tak makan lokal punya. Oi, kami, kita, family kita tak makan daging tempatan. Kita tak makan, kita Jepun punya daging. Wow. Kita kata ini bukan daging tempatan, lembu ni, lembu daripada Thailand, luar negeri juga. Amboi. Bila tengah bulan, bila hujung bulan, panjang tangan minta. Kemudian kita minta, ya Allah berkatilah. Nak berkati apa? Kau pinjam secara riba, kau buat loan secara riba, bisnes akau sebagai riba, sedangkan Allah dah sebut dalam Quran, riba ini fa'zanu biharbim minallah wa rasulih. Orang yang mengamankan riba, dia berperang dengan Allah dan Rasulnya. Mana mungkin menang lawan Allah? Sampai bila kita nak masih mengamalkan riba ni, tuan-tuan? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita nak supaya kesihatan kita elok. Ustaz cakap kesihatan elok, ustaz pun tak sihat.
Kalau saya tak sihat, saya tak ceramah, tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah bagi saya sihat. Saya kata dah, pagi besok 9 pagi di Kuantan, malam besok di Seremban, hari Khamis di Putatan Sabah, hari Jumaat pukul 9 pagi di Kota Kinabalu, malamnya pula di Lenggeng, Bandar Seri apa nama lupa, di Senangin, Tasik Senangin ke apa di sana. Habis di Lenggeng, saya balik ke Ipoh pukul 9, ada 17 bas melawat sekolah saya. Malamnya saya di Sungai Nibung, Pulau Pinang. Hari Ahad saya ceramah di Gadik di Melaka. Hari Isnin pagi saya ceramah di TV Al-Hijrah. Pukul 12 tengah hari CIMB KL Central. Malamnya forum perdana di Ipoh. Tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan mula sakit, bukan saya. Memang Allah Ta'ala bagi saya sakit, tapi macam-macam benda yang saya dapat daripada kesakitan saya. Sebab tu kalau tuan-tuan yang sedang mengikuti rancangan ni diuji dengan sakit, senyum. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan sekarang diuji dengan ujian, senyum. Tak perlu kata apa-apa, senyum saja. Tuan-tuan jadi orang baik, tuan-tuan jadi orang sabar, tuan-tuan enjoy dengan sakit tuan-tuan. Maksud enjoy dengan sakit ni bukan bila sakit ore, bukan. Enjoy dengan sakit itu apa? Tuan-tuan layan sakit tuan-tuan. Saya bila sakit tak boleh tidur, saya layan tuan-tuan. Bukan layan tengok TikTok, buka TV, buka YouTube. Dia baca Quran, saya baca Quran. Isteri saya kata, abang dah tak boleh tidur tu, dengarlah Quran, lama-lama boleh tidur. Saya kata pula, lagi saya tak boleh tidur. Sebab dia baca, saya membaca sekali. Tuan-tuan, saya nak cakap apa pada tuan-tuan? Tuan-tuan enjoy saja. InsyaAllah selepas tuan-tuan menikmati sakit, Allah Ta'ala akan datangkan penyelesaian kepada masalah tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan kebaikan, Allah gantikan, Allah berikan macam-macam. Sebab tu pandang baik kepada Allah. Bila tuan-tuan pandang baik kepada Allah, sakit pun dipanggil barakah. Tuan-tuan yang saya hormati, saya sebutkan hari ini 2 keberkatan. Keberkatan di dalam kita hidup dan keberkatan di dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan bila kita menjadi orang yang baik, Allah Ta'ala akan berkatkan keluarga kita. Bukan setakat di dunia, sampai akhirat akan diberkati. Allah mudahkan urusan kita. Dan apa yang kita buat ni tuan-tuan, akan bersambung keberkatannya sampai ke anak cucu. Jadi mudah-mudahan bila kita mengamalkan 3 benda tadi, engkau mencari dunia kerana tak nak jadi meminta-minta. Engkau mencari dunia untuk menanggung keluarga. Engkau mencari dunia adalah untuk menolong jiran-jiran kau. Engkau akan berbahagia seolah-olah muka engkau wajah bulan purnama di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita ada manfaat daripada kuliah kita pada kali ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.